Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini lain pada yang lain. Lainnya sebab apa? Sebab saya sendiri. Kerana ada posting saya yang dikatakan kurang sesuai di Facebook saya sendiri. Tidak ada kena-mengena di mana-mana page. Tetapi kerana saya adalah admin di situ, maka Inspirasi Channel maupun Facebook page saya sendiri, Fazli Muhammad, digantung untuk 2 hari. Tapi demi anda semua, sepatutnya saya nak tangguhkan bual bicara ini pada hari lain. Namun Tuan Haji Hanif Katri kata no, kita tetap jalan terus. Tapi di Facebook Tuan Haji Hanif Katri, begitu juga di YouTube channel Inspirasi Channel, itu tak kena gantung lah, pasal tak nak kena menang dengan Facebook. Baik. Jadi Haji, hari ini hari pertama julung-julung kali Facebook Tuan Haji sendiri dijadikan pentas utama. Sebab tu tengok tu Haji, hujan tak hujan belakang. Boleh nampak semua di belakang tu Haji. Terang wajah baru. Sihat je Alhamdulillah. Tapi ada 2 perkara saya kena sentuh. Okey. Yang jadi macam ni, yang pergi melalui Facebook saya, 2 sebab. Yang pertama sebab awak jahat sangat. Jahat mulut ke jahat apa? Jahat mulut. Sampai dia kena gam dengan Facebook. Tak apa, itu nanti kita cuba selesaikan melalui proses yang perlu, proses administratif yang perlu. Tapi yang keduanya, kenapa saya minta saudara Fazli teruskan atas Facebook saya? Sebab janji kena ditepati. Dan apabila kita telah maklumkan kepada para penonton, maka bagi saya selagi ada platform yang boleh kita naikkan, kita teruskanlah. Walaupun ada kekangan follower-follower ramai daripada Inspirasi Channel dan juga Facebook saudara Fazli mungkin tak dapat menuruti di Facebook tersebut, tapi sekurang-kurangnya kita tepati janjilah, insyaAllah. Kita cuba. Okey, sebelum itu seperti biasa saya ingin ini daripada YouTube Soldier of Fortune, Tuan Haji Hanif Katri, The Sword of Justice. Wow, ini dia. Wow, ini di Inspirasi Channel pun tak pernah tinggal. Zarazia, apa khabar Zarazia? Waalaikumsalam. Ini daripada siapa dulu? Assalamualaikum. Daripada Nazri Mustafa Awe Tumasik. Wow, daripada Singapura juga hadir. Ya. Apa khabar orang Singapura? Azida Azmi. Ya, apa ni pun lagi satu orang kuat kita juga. Baik, baik. Saudara Fazli bukan jahat, nakai je. Betul itu Awet. Saya setuju Awet. Tuan Haji kena tarik balik kenyataan tersebut. Kalau tidak kita saman Tuan Haji. Jahat mulut. Sama dengan nakai biasa. Daripada Zila hadir, daripada YouTube lagi, Wak Longman. Assalamualaikum. Selamat malam dari Sabah. Ada ini daripada mana? Tak apa, saya nak sebut dulu. Pengimport barang China pun ada. Ui. Apa saja. Ini sahabat kami juga di Langkawi. Apa khabar Cik Din kita? Dari Terengganu. Waalaikumsalam. Sebelum saya nak pergi ni, kita bagi dulu sahabat-sahabat kita. Kita menghargai mereka. Daripada Nick Nazlan, terbaik forum ini. Terima kasih kerana terbaik itu jugalah saya duk kena. Terbaik. Zubaida Sulaiman dari Sabah lagi. Waalaikumsalam. Zainal Abidin Ismail daripada Singapura. Mana dia daripada England ni? Saya duk tunggu daripada England ni. Zarazia. Okey. Apa? Ai dari Perth, Australia. Pame Sido. How are you Pame? Shah Alam. Ini lagi jauh. Shah Alam. Paling jauh. Paling jauh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Cik Kamarudin Bakar Amir Roslan Abdul Razak Penang Mai. Ya, orang kampung kami. Mamu Roslan. Besong salam dari China. Oi, betul-betul semua negara ada lah. Okey, kepada yang saya, okeylah kita sebut jugalah lagi 2-3 nama. Shidi Rashidi. Lepas tu Batut. Oh, kampung kami juga. Good evening daripada Sanggaran Muniandi. How are you brother? Dan juga Normawati Haji Mahat, salam nasib baik semula keling. Ya, sebab itu kami tidak mahu memutuskan
siaran langsung sepatutnya diadakan di Inspirasi Channel, Facebook, apa nama tu? YouTube. Tetapi kerana itu Tuan Haji kata kita teruskan, tapi kali ini di Hanif Katri Facebook. Okey Tuan Haji? Ya, saya. Minggu sebelum ini, minggu pertama, kita bercakap tentang satu gerakan, iaitu gerakan tanah air. Ya. Okey, minggu ini kita kembali kepada perundangan, perlembagaan. Ya. Dan isunya macam biasa, ada melibatkan 4 orang. Tajuk kita hari ini, Zaid Ibrahim versus Tommy Thomas dan Speaker Azhar Harun versus MP Pasir Gudang. Ya, saya. Keempat-empat individu ini semuanya berlatar belakangkan perundangan, pengamal undang-undang. Zaid Ibrahimnya, Tommy Thomasnya, Speaker Parlimen Azhar Harun pun juga pengamal undang-undang. Begitu juga dengan ahli Parlimen Pasir Gudang daripada PKR. Juga berlatar belakangkan Hassan Abdul Karim. Ya, Hassan Karim juga berlatar belakangkan undang-undang. Kenapa tajuk ini kami angkat? Sebentar lagi anda semua boleh tahu soalan-soalan yang saya akan keluarkan, seperti mana Tuan Haji kata mulut saya jahat. Tapi soalan tu pun lebih jahat daripada mulut. Baik. Okey Tuan Haji, saya nak suruh Haji mulakan mukadimah Haji pada hari ini. Apa sebenarnya tanggungjawab? Pasal 44 ni berkait dengan undang-undang. Ya. Apa sebenarnya tanggungjawab seorang peguam mahupun pendakwa raya itu sendiri? Baik, terima kasih Saudara Fazli dan persoalan pembukaan yang memang wajib untuk kita faham konsep tajuk pada hari ini. Sebab pada hari ini kita kembali kepada isu perundangan, perlembagaan dan kategori-kategori di bawahnya. Beza daripada apa yang kita bincangkan sebelum ni. Sebenarnya, kenapa kita pilih tajuk ini adalah sebab dalam tempoh minggu lalu, terdapat pelbagai kenyataan. Ada yang sama, ada yang bercanggah. Yang dikeluarkan oleh 4 tokoh yang kita letakkan dalam tajuk kita. Dia 2 tajuk perasingan. Tajuk pertama adalah Zaid Ibrahim versus Tommy Thomas. Ini berkaitan dengan kenyataan-kenyataan yang saling dikeluarkan oleh kedua-dua mereka. Yang kita akan huraikan sebentar lagi. Dan yang keduanya adalah antara Speaker Azhar Harun dan MP Pasir Gudang berkaitan satu isu tertentu. Now, tanggungjawab peguam dan pendakwa raya dalam mana-mana kes jenayah sebenarnya dari segi etikanya, dari segi amanahnya, dari segi tugasnya adalah untuk melaksanakan beban ataupun peranan masing-masing dalam perbicaraan di mahkamah. Yakni sebagai pendakwa raya, dia perlu sedaya upaya dia tanpa mengira siapa yang dituduh atau tanpa mengira siapa yang menjadi mangsa untuk menampilkan segala bukti bagi tujuan meyakinkan mahkamah memperolehi keputusan. Begitu juga dengan peguam bela. Tanpa mengira siapa anak guam dia, siapa yang dituduh, tanpa mengira siapakah mangsa ataupun mangsa-mangsa yang terlibat, dia perlu menampilkan pembelaan yang dibenarkan dari segi perundangan yang dipelihara oleh perlembagaan untuk menampilkan keraguan munasabah bagi tujuan perolehan jika boleh pembebasan. Now, kedua-dua tanggungjawab ini adalah tanggungjawab objektif. Ini penting. Objektif, bukan subjektif. Maksudnya, walaupun itu peranan kita, kita tak boleh sulami peranan itu dengan emosi. Peribadi. Yes. Kita tak boleh, saya happy sebab saya menang. Saya kesal sebab saya kalah. Saya tak dapat tidur sebab anak guam saya masuk penjara. Oh, saya dapat celebrate sampai pergi serkis kerana kami menang. Tak boleh. Mana-mana pihak, terutamanya pendakwa raya, dia mewakili masyarakat. Dia melaksanakan tugas di mahkamah untuk melaksanakan peranan dan tanggungjawab pendakwa raya tersebut. Tapi keputusan tu, jika pun orang yang dituduh tu bersalah, tidak bermakna dia boleh mengatakan dia puas hati ataupun dia gembira. Itu yang lebih bahaya. Saya gembira. Tak boleh. Sebab itu bukan kita yang lawan. Kita tampilkan keterangan di mahkamah. Mahkamah buat keputusan. Bukan kita seronok akibat daripada kekalahan orang lain. Begitu juga sebagai pembela. Kita tak boleh kata saya marah sebab anak guam saya masuk penjara. Kita cuba sedaya upaya kita. Tapi akhirnya
dalam menghormati sistem kehakiman, kita sebagai pegawai mahkamah kena terima apa sekalipun keputusan mahkamah. Sebab tugas kita tamat dan ditamatkan, dimuktamadkan oleh keputusan, the verdict, pengumuman keputusan mahkamah. Di situ kita berhenti dan kita tidak boleh melangkaui dengan kenyataan-kenyataan sentimen. Di sini saya nak ambil satu contoh. Pada 1 hari bulan September yang lalu, Gopal Sriram yang seringkali saya rujuk dia sebagai judge bila saya jumpa dia. Sebab sebelum daripada dia menjadi peguam, dia pernah menjadi hakim Mahkamah Rayuan dan kemudiannya Mahkamah Persekutuan. Dan pada 1 September, selepas tamatnya keputusan Rosmah Mansur dalam kes tersebut, beliau telah ditanya oleh pemberita di perkarangan mahkamah, apakah perasaan dia? Kami telah melaksanakan tugas kami. Dan pada masa itu yang paling penting, dia sebenarnya memberikan ucap terima kasih kepada seluruh pasukan dia, menyebut nama mereka dan mengatakan mereka telah bertungkus lumus melaksanakan peranan dan tanggungjawab di mahkamah. Apabila ditanya lagi, adakah awak gembira dengan keputusan? Ini jawapan Judge Gopal Sriram. Dia kata, I cannot be happy from the grief of somebody else. Saya tidak boleh bergembira di atas kesedihan orang lain. Saya cuma melaksanakan tugas. Kami cuma melaksanakan tugas. Itulah kenyataan yang betul. Walaupun kita sebagai rakyat Malaysia, selain daripada mendakwa atau membela, kita mungkin mempunyai pandangan kita peribadi. Tapi apabila kita memakai topi dan peranan keguaman tersebut, kita tak boleh sulami dengan perasaan emosi sendiri. Sebab itulah yang akan menjahanamkan sistem keadilan. Dan Sriram, pada hari Jumaat sudah, saya ada satu perbicaraan di mana saya dengan dia mengendalikan satu perbicaraan. Dia bagi pihak pemohon, saya bagi pihak penentang, dan pada masa itu saya telah ucapkan syabas kepada dia kerana mengeluarkan satu kenyataan yang cukup ikhlas berpandukan kepada konsep guaman. Kenapa saya sentuh perkara ini? Kerana apa yang saya lihat, pergi kepada topik pertama lah ya, saudara Fazli ya. Kalau kita tengok topik pertama, apa yang kita akan bincangkan di situ adalah pada minggu lalu juga, antara 5 hari bulan September hingga 8 hari bulan September, 4 hari berderet, ada satu temu ramah yang dibuat oleh portal Malaysia Kini. Dan kemudiannya yang dipecahkan kepada 4 rencana yang dilaporkan di Malaysia Kini. Di mana orang yang ditemuduga adalah Tommy Thomas. Dan Tommy Thomas kita tak boleh lupa, beliau merupakan peguam negara pada masa Najib Razak dibawa ke mahkamah 4 hari bulan Julai 2018. So, mulai daripada tarikh itu yang mengendalikan keputusan muktamad nak bawa ke mahkamah, nak menyusun atur pendakwa raya, nak menyusun atur strategi pendakwaan dan sebagainya, adalah peranan yang dimainkan oleh peguam negara, Tommy Thomas. Memang betul pada 23 Ogos, keputusan muktamad perbicaraan jenayah tamat apabila Mahkamah Persekutuan mengeluarkan keputusan mengekalkan sabitan dan hukuman yang kita semua tahu apa keputusannya. Tamat pada masa itu. Tidak ada salah untuk beliau beri pendapat atas pertanyaan pihak jurnalisme, pihak pemberita, tetapi cara dan gaya jawapan diberi perlu masih mematuhi konsep etika guaman. Apatah lagi, dua sebab. Sebab dialah peguam negara yang menerajui pendakwaan terhadap Najib Razak. Dan yang keduanya, dia tahu sebagai peguam biasa pun, bukan sebagai bekas peguam negara, dia tahu terdapat 2 proses yang berasingan. Walaupun bukan di bawah sistem kehakiman jenayah, tapi proses yang sah di bawah perlembagaan dan perundangan, iaitu proses permohonan semakan dan proses permohonan pengampunan diraja. Jadi apabila dia cakap sesuatu, dia kena sensitif. Sama ada apa yang dicakap tersebut tu mematuhi etika, dan yang lebih penting, adakah ianya akan membuka ruang untuk pihak sana mempergunakan atau menggunakan kenyataan-kenyataan beliau bagi tujuan menyokong permohonan mereka. Di sini menjadi persoalan yang akan kita huraikan. Betul. Saya pun duk tengok muka takut tak lagi Tuan Haji ada ilmu apa?
Khasyaf. Okey, minum dulu Haji. Okey, bila kita sebut tentang Zaid Ibrahim Haji. Satu Malaysia pun tahu Zaid Ibrahim di akhir sebelum menjejak kaki ke Mahkamah Persekutuan, beliau telah dilantik oleh Najib Razak untuk mewakili Najib Razak dengan pasukannya itu di Mahkamah Persekutuan 26 bulan 7. Kemudian Tommy Thomas pula kita tahu dia yang bawa Najib ini, pertuduhan beliau sebagai peguam negara ke mahkamah pada 2018. Kebelakangan ini bila Tommy Thomas dalam temu ramah tersebut, asal Tommy Thomas buka mulut, Zaid Ibrahim sangkal. Asal Tommy Thomas buka mulut, Zaid Ibrahim sangkal. Apa sebenarnya isu mereka berdua, Haji? Baik, di tahap ini sebenarnya saya tidak ingin mencampuri atau membuat komen berkaitan jika ada apa-apa perbalahan peribadi antara mereka. Saya tidak ingin mengambil pot perkara tersebut sebab kita nak bincang dari sudut perundangan dan perlembagaan. Tapi pada masa yang sama, yang keduanya, bagi saya Zaid Ibrahim sebagai peguam Najib Razak berhak memberi komen kepada mana-mana komen yang dibuat oleh Tommy Thomas sekiranya dalam pandangan Zaid Ibrahim ianya berat sebelah. Dan sekiranya dalam pandangan Zaid Ibrahim ianya mencacatkan mana-mana proses yang masih wujud. So di situ kita tak boleh salahkan atau tuding jari kepada Zaid Ibrahim ataupun mana-mana peguam pasukan Najib Razak, sebab yang buka mulut dulu adalah Tommy Thomas. Itu yang pertama. Yang keduanya, secara amnya apabila kita lihat kenyataan-kenyataan yang Tommy Thomas buat, ada pelbagai kenyataan, tapi bagi tujuan perbincangan kita mungkin sentuh 2 atau 3 sahaja ya. Apabila kita lihat 2 atau 3 komen Tommy Thomas tersebut, saya percaya bukan saja Zaid Ibrahim, kita yang bukan terlibat sama ada untuk pendakwa raya ataupun untuk Najib Razak sebagai peguam berpendapat kenyataan-kenyataan tu wajar ditegur. Apatah lagi oleh peguam Najib. Ni bukan nak ambil pihak di sini. Betul. Tapi dari sudut objektiviti. Profesional. Ya. Saya ambil satu contoh dulu. Dalam kenyataan rencana pertama, Tommy Thomas boleh dibaca dalam Malaysia kini, saya percaya pada 5 hari bulan September. Ada ruangan bahasa Melayunya dan ada juga ruangan bahasa Inggerisnya. Tommy Thomas dipetik mengatakan, SRC dibawa ke mahkamah terlebih dahulu sebab ianya adalah paling mudah. Tapi pada masa yang sama, pada nafas yang sama, Tommy Thomas mengatakan dalam ayat berikutnya, melibatkan dokumen-dokumen yang kompleks, yang terlampau banyak. Now, macam mana ni? Awak kata mudah. Tapi mengatakan dokumen yang banyak dan kompleks. Bukankah di sini awak memberi pendapat yang bercanggah? Kenapa tidak jelaskan, huraikan dengan lebih lanjut bagaimana walaupun kompleks dan bertimbun-timbun dokumennya, ia masih mudah untuk dibawa? Kena cerita. Kalau tidak, di sinilah Zaid Ibrahim betul. Dalam kenyataan balas pertamanya bila dia mengatakan bahawa Tommy Thomas bercanggah. Dia berterima kasih kepada Tommy Thomas. Sebab dia mengatakan bila Tommy Thomas mengatakan bahawa ianya mudah tapi pada masa yang sama mengatakan kompleks, itulah sebabnya kami telah membuat permohonan penangguhan perbicaraan. Dan itulah sebabnya bila penangguhan tidak diberikan, maka sekarang kami memfailkan sebakan. Inilah perkara yang saya katakan, bila awak sebagai peguam negara dan pendakwa raya yang mengendalikan kes itu, awak kena cukup berhati-hati. Kalau nak cakap boleh, tapi cakap dengan jelas. Apatah lagi bila awak cakap dengan bahasa ibunda awak, bahasa Inggeris. Bukannya bahasa Melayu. Takkan itu pun tak boleh jelaskan. Masalah di sini adalah awak memberi ruang kepada pasukan Najib Razak untuk petik cakap awak apabila dihujah di mahkamah kelak. So, kenapakah membebankan pasukan awak yang diterajui oleh V. Sidambaram? Sekarang ni awak dah bekas peguam negara. Kenapa nak membebankan pasukan pendakwa raya sekarang, V. Sidambaram dan pasukan dia? Kerana kena jawab apa yang mungkin akan dibangkitkan berkaitan kenyataan awak. Kenapa? Why make an issue or of a non-issue? Kenapa jadikan isu daripada satu perkara yang tidak perlu wujud? Semata-mata sebab awak nak sambut kejayaan yang awak anggap kejayaan awak. Kalau itu maksud salah. Sebab awak peguam negara tak perlu berjoli ataupun bersuka hati atas mana-mana keputusan.
Pada masa yang sama, saya tidak salahkan 100% untuk keluarkan kenyataan, tapi kena dengan matang, dengan etika dan bertanggungjawab sebagai seorang bekas peguam negara. Dan di sini Tommy Thomas bukan kali pertama melakukan perkara ini. Itu yang lebih menghairankan. Pada awal tahun 2021, Tommy Thomas telah mengeluarkan buku dia, Justice in the Wilderness, memoir ini panggil. Dan banyak kontroversi yang berbangkit daripada kandungan-kandungan buku itu. Terdapat satu tajuk khusus tentang 1MDB dan sebagainya. Dan perkara-perkara lain. Yang antaranya Tommy Thomas masih menghadapi tindakan-tindakan undang-undang. Masih menghadapi laporan polis dan pelbagai siasatan lain. So itu masalah dia. Tapi pokoknya di sini, bila awak tulis atau awak cakap tentang perkara-perkara yang awak kendalikan sebagai peguam negara, awak mendedahkan masyarakat Malaysia kepada penjejasan akibat daripada keputusan-keputusan yang mungkin telah dibuat. Di situlah ianya tidak bertanggungjawab. Saya cuma ambil satu contoh tadi. Ya. Yang keduanya, ada juga dinyatakan dalam pada masa yang sama, dikatakan bahawa proses perbicaraan di Mahkamah Persekutuan, peguam-peguam Najib Razak melakukan kamikaze sebab mereka yang tidak bersedia dan mereka membuat permohonan. Baik, sebenarnya perkara ini telah kita bangkitkan. Betul. Seawal 23 Ogos 2022. Pada malam itu juga saya percaya saya adakan buat bicara dan kemudiannya sehari dua lepas itu, dan kita telah analisa. Kita analisa perkara itu sebab menjadi tanggungjawab kita memberi rakyat faham. Betul. Tapi awak sebagai bekas peguam negara dan awak sedang menghadapi, atau Malaysia, pejabat peguam negara sekarang sedang menghadapi permohonan semakan. Jadi kalau awak mengatakan tindakan-tindakan mereka tak betul, biarlah pejabat peguam negara menjawab di sana. Itu yang pertama. Yang keduanya, yang memberi ruang kepada Zaid Ibrahim untuk mengatakan sebenarnya yang kamikaze adalah Tommy Thomas. Dan dia memetik beberapa contoh kenapa Tommy Thomas kamikaze. Walaupun Zaid Ibrahim juga telah pun lari daripada topik isu Najib Razak, tapi dia memetik beberapa contoh lain semasa Tommy Thomas menjadi peguam negara untuk mengatakan kenyataan-kenyataan dan tindakan-tindakan Tommy Thomas pada masa itu lebih kamikaze daripada perkara itu. Now, tentang topik ini, lebih daripada itu saya tidak ingin berbincang sebab saya tidak ingin menyulami masalah peribadi jika ada. Mungkin mereka tidak ada masalah peribadi antara kedua mereka dan wajar tidak ada pun. Tapi tidak bermakna semata-mata sebab Zaid Ibrahim memberi komen, ianya adalah kerana ada isu peribadi. Saya rasa tidak. Ianya adalah kerana beliau mewakili anak guamnya, walaupun pada satu ketika dalam perbicaraan Mahkamah Persekutuan selepas 23 hari bulan Ogos 25, saya percaya telah diumumkan bahawa Zaid Ibrahim juga telah diberhentikan sebagai peguam. Najib Razak mungkin sekarang dikembali. Wallahualam, sebab Syafiq pun pernah kembali selepas diberhentikan. Itu hak dan tanggungjawab Najib Razak dan peguamnya. Tapi pokoknya di sini ada komen-komen Tommy Thomas yang bukan sahaja tidak bertanggungjawab, ianya juga tidak molek untuk dikeluarkan, terutamanya apabila proses-proses lanjut kes Najib Razak belum selesai. Belum selesai. Ya. Boleh saya nak mencelah? Silakan. Sebelum saya terlupa, bila Haji sebut proses-proses yang belum selesai, saya teringat jugalah. Tak silap saya, Tommy Thomas juga ada sebut 3 langkah dalam pengampunan. Baik. Pengampunan tu kita tahulah mestilah dirujuk kepada pengampunan diraja yang dibuat oleh Najib Razak. Adakah ia benar perlu mengikut susun atur 3 langkah tersebut? Ada pihak yang mengatakan tak perlu. Ada pihak yang mengatakan nasihat yang di Pertuan Agong tidak perlu pun mendengar nasihat mana-mana pihak. Apa pandangan Tuan Haji? Baik, itu satu soalan yang lebih kasyaf daripada saya sebenarnya. Ya ke? Selalunya saya dapat tahu soalan awak. Ini awak dah tahu apa saya nak cakap. Ya ke? Ini pasal pakai baju pink kot. Hampa tengok sana baju putih tapi sebenarnya baju pink. Pink ni maksud dia hati berseronok. Di dalam bahasa Inggeris dipanggil GAY, gay. Bukan gay perangai jahat. Betul. Gay happy. Lain sikit. Baik.
Baik, tepat sekali sebenarnya. Ada satu isu yang lebih penting daripada kenyataan Tommy Thomas yang saya percaya Zaid Ibrahim mempunyai hak untuk memberi komen, dan itu juga menjadi pertikaian antara kedua mereka. Ini melibatkan isu perlembagaan dan perundangan, iaitu apakah proses sepatutnya di bawah pengampunan diraja. Sebenarnya beberapa pihak peguam lain termasuk diri saya telah membuat satu penjelasan dari masa ke semasa, dilaporkan oleh beberapa surat khabar, beberapa portal dan sebagainya. Tapi bila kita rujuk kepada kenyataan Tommy Thomas, dan saya rumuskan apa yang dia kata, ini boleh diperolehi dalam rencana dia yang keempat, pengampunan diraja, 8 hari bulan September, di mana dia mengatakan ada 3 langkah. Pertama, dia mengatakan Najib Razak perlu mengikuti giliran dia, iaitu dia kena ikut line queue banduan-banduan lain yang berhak untuk memfailkan pengampunan diraja, maka dia tidak boleh potong. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia mengatakan bahawa pengampunan diraja diberi oleh Agong selepas menerima nasihat lembaga pengampunan yang terdiri atau akan merangkumi satu laporan daripada Peguam Negara dan juga laporan daripada pihak penjara. 2. Dan yang ketiga, dia mengatakan bahawa dalam hal keadaan Najib Razak ni, peluang untuk diberi pengampunan diraja sepatutnya ditolak ataupun sukar, kerana ia ni bukan kes satu-satunya kes yang dihadapi oleh Najib. Sebab selain daripada kes SRC, terdapat lagi 4 set pertuduhan lain melibatkan 1MDB, 1MDB IPIC, salah ubah laporan audit negara, dan terdapat 3 pertuduhan lain SRC, gubahan wang haram, yang belum dibicarakan bersama dengan 7 yang dapati bersalah. Now, ada bahagian kenyataan Tommy Thomas ni memang betul. Betul ya? Ada yang betul. Tapi ada yang tidak begitu tepat. Ya. Dan perkara itu telah kita huraikan pun dalam perbincangan kita sebelum ini. Tapi sebelum saya lanjutkan perbincangan tersebut dan komen balas daripada Zaid Ibrahim, saya perlu sentuh di sini untuk fahaman para penonton. Apabila kita cakap tentang perundangan, sumber undang-undang di Malaysia terdiri daripada 4 kategori. Yang paling penting dan paling utama adalah perlembagaan persekutuan. Kita kena tengok dulu perlembagaan persekutuan. Sekiranya perkara itu ada dalam perlembagaan persekutuan, maka apa yang ada dalam perlembagaan persekutuan itulah menjadi undang-undang utama. Nombor 1. Nombor 1. Dan undang-undang lain tidak boleh bercanggah dengan peruntukan perlembagaan tersebut. Melainkan jika perlembagaan mengatakan seperti mana yang akan digubal lanjut dalam undang-undang atau akta parlimen, maka akta parlimen lah jadi sumber yang kedua. So yang pertama perlembagaan, yang kedua akta parlimen dan regulasi-regulasi di bawahnya. Yang ketiga adalah keputusan-keputusan mahkamah, yakni mahkamah tertinggi, mahkamah persekutuan, diikuti mahkamah rayuan, dan kadang-kadang kalau tak sampai kedua mahkamah tersebut, keputusan mahkamah tinggi. Ya. Akhir sekali juga adalah custom atau convention perundangan. Maksud dia amalan-amalan biasa yang dilakukan, yang menjadi presiden, menjadi duluan. Itu pun adalah sumber undang-undang. Sebab negara tak boleh cacar marba. Negara kalau tidak ada perlembagaan tak tulis benda tu, undang-undang tidak digubal untuk perkara itu, dan mahkamah belum ada kes yang memutuskan perkara itu, apakah amalan biasa akan diambil kira? Bagus negara ditadbir urus dengan sihat, dengan konsisten, walaupun perkara itu mungkin 40 tahun dulu, 30 tahun dulu, ya, tapi tak sampai ke mahkamah, tidak ada dalam perlembagaan. So itu boleh dituruti sebagai amalan duluan yang menjadi asas perkara itu jadi sahih selagi tak bercanggah dengan perlembagaan. Now ini konsep yang kita kena faham. Seperti orang Islam, walaupun bukan bidang saya untuk bercakap tentang hukum ni, kita tahu dan kita yakin sumber undang-undang Islam adalah Al-Quran, dan kemudian dibantu dengan hadis. Dan ada juga ijma' qiyas, pendapat para ulama berkaitan dengan perkara-perkara yang perlu tafsiran ataupun takrifan. Begitulah juga, bukan nak samakan ya, Islam memang jauh lebih tinggi, ini undang-undang duniawi, tapi konsep sumber utama ni macam tu. Yang tertinggi perlembagaan, yang kedua akta parlimen, yang ketiga keputusan mahkamah, keempat adalah custom ataupun adat dan convention dan duluan.
Okey, itu konsep dia. Now, dah memahami perkara ni, kita kena tanya pula, apakah dia peruntukan perlembagaan kalau ada tentang pengampunan diraja? Step pertama. Betul. Menurut perlembagaan, kita ada satu perkara khusus, perkara 42 dikatakan, yang menyatakan apakah dia proses untuk pengampunan diraja. Dan di dalam situ memang betul ada dinyatakan bahawa terdapatnya lembaga pengampunan yang terdiri daripada Menteri Wilayah Persekutuan untuk Kuala Lumpur dan negeri-negeri wilayah persekutuan. Untuk negeri-negeri lain dia punya menteri besar dia. Dan dalam lembaga pengampunan agung ni dia ada 3 lagi orang dilantik dan peguam negara. Kalau di negeri dia ada di State Legal Advisor. Jadi kita concentrate yang pusat. Sebab Najib Razak adalah di bawah Kuala Lumpur, di bawah Agung, maka pusat. So Menteri Wilayah Persekutuan, peguam negara dan 3 yang dilantik. Itu lembaga pengampunan. Betul dikatakan bahawa lembaga pengampunan boleh mengambil kira laporan peguam negara jika ada may maksudnya jika. Dan of course secara logiknya kalau orang tu berada dalam penjara mesti ambil pandangan daripada pihak-pihak lain. Tapi secara khusus tidak ada mana-mana peruntukan perlembagaan yang menyatakan wajib buat nombor 1, wajib buat nombor 2, wajib buat nombor 3. Tidak. Di situ terdapat lompong. Dan undang-undang kita tak boleh expect, perlembagaan kita tak boleh di-expect untuk menyatakan setiap benda A sampai Z, sampai AA sampai ZZ, sampai AAA sampai ZZZ. Tak logik, tak mungkin. Sebab dia ada 183 perkara saja. Okey. Now, ada juga kes-kes sebelum ini tentang pengampunan diraja, di mana mahkamah buat keputusan bahawa budi bicara mutlak kebawadulian di Pertuan Agong tidak pun boleh disoal oleh mahkamah. So mahkamah, kalau kes pergi sampai ke mahkamah pun, mahkamah kata maaf, kami tidak dibenarkan untuk menyoal budi bicara mutlak agung. Sebab the power of mercy is the sole discretion of the king, his majesty. Budi bicara pengampunan adalah ihsan mutlak agung, bukan kami boleh adili. Jadi walaupun agung ada ikut atau tak ikut lembaganya, ada ikut ataupun tak ikut laporan peguam negara ataupun laporan penjara, mahkamah pun tak boleh semak. Ada kes yang mengatakan belum diputuskan lagi. Tapi pada masa yang sama, kita masih mempunyai satu kes yang penting di Mahkamah Persekutuan. Cabaran terhadap kes Anwar Ibrahim. Ya, tapi itu tiada kaitan dengan perkara ini. Betul. Itu adalah berkaitan sama ada pengampunan itu cuma untuk hukuman atau boleh mengampunkan sabitan. Kita tunggu. Perkara itu pada 15 November tidak lama lagi akan diputuskan. Tapi balik kepada soalan tadi, di Tommy Thomas tidak begitu tepat untuk mengatakan wajib lembaga pengampunan. Ya, sebaiknya nasihat lembaga pengampunan sepatutnya diikuti oleh Agong. Tapi adakah Agong wajib ikut? Saya tidak boleh setuju. Di situ Zaid Ibrahim betul. Itu yang pertama. Yang kedua, memang logiknya patut ada laporan penjara. Saya pun dah tekankan perkara itu. Penjara patut diberi peluang untuk lihat kelakuan mana-mana panduan, untuk siapkan laporan dia dan tengok ada atau tidak kekesalan, rasa bertaubatnya dari segi duniawi. Dan itu dimasukkan dalam laporan. Tapi adakah wajib untuk Agong mengikut? Tidak semestinya. Memang sebaiknya mana-mana Agong patut faham kalau ada lembaga pengampunan wajar dia ikut. Tapi adakah dia 100% kena ikut? Tidak. Dua sebab. Sebab apa? Baru nak tanya sebab apa. Oh, dah tahu lah. Dah share ilmu kasyaf ni. Tak apa, silakan. Saya nak minum sikit. Nak minum dulu. Okey, jadi maksudnya kalau Haji tadi bagi tahu apa sepatutnya, Haji menggunakan perkataan sepatutnya, sewajarnya yang di Pertuan Agong mendengar pandangan, pendapat daripada pihak penjara ataupun peguam negara. Itu sewajarnya. Dan kalaulah Agong tak ikut pun, adakah ia dipanggil itu hak budi bicara tuanku? Itulah menjadi pokok persoalan. Okey. Saya akan datang kepada itu. Soalan baik ya? Soalan memang selalu baik. Kan? Balik kepada sebab. Ada dua sebab. Yang pertamanya, kalau kita ingat,
Ambil contoh Anwar Ibrahim. Apabila pengampunan diberi kepada Anwar Ibrahim pada 16 hari bulan Mei 2018, iaitu permohonan tu permohonan ketiga untuk kes liwat nombor 2 tu. Itu permohonan ketiga. Permohonan pertama telah ditolak, dibuat zaman kerajaan Barisan Nasional belum jatuh. Permohonan kedua pun ditolak pada zaman yang sama. Tapi apabila tukar kerajaan pada 9 hari bulan Mei 2018, pada 16 hari bulan Mei 2018 sudah ada pengampunan. Soalan yang wajar ditanya, adakah pada masa itu ada laporan daripada pejabat peguam negara? Ada tak pada masa itu laporan daripada penjara yang disediakan antara 9 Mei hingga 16 Mei? Sebab pada masa itu pun peguam negara yang terbabit Apandi Ali diletakkan pada cuti garden, dipanggil garden leave, cuti kebun kononnya. So ada atau tidak? Wallahualam. Tapi kalau pada masa itu permohonan Anwar Ibrahim yang ketiga telah pun dilayan oleh Agong dalam keadaan tempoh 7 hari, tanpa adanya peguam negara ketika itu, tanpa adanya peguam negara, walaupun ada wakil peguam negara, sama ada sah atau tidak sah itu cerita lain, maka adakah ini bermaksud sememangnya Agong wajib ikut nasihat lembaga pengampunan? Laporan dia, nasihat dia wajar ya, saya tak nafikan tidak ada gunanya perlembagaan menulis lembaga pengampunan tu diwujudkan di bawah perlembagaan kalau tak diikuti oleh kebawahdulian di Pertuan Agong. Tapi soalan praktikalnya ada atau tidak? Agong setiap kali ikut cakap lembaga pengampunan. Dan kita tidak tahu, kita tidak mungkin tahu sebab tidak boleh dicabar perkara itu di mahkamah. So saya tidak boleh 100% setuju dengan cakap siapa nama ni Tommy Thomas. Dan Zaid Ibrahim dalam hal tersebut ada betul dia bahawa Agong memang wajar ikut nasihat lembaga pengampunan, tetapi tidak semestinya, sewajibnya mematuhi nasihat. Di situlah menjadi persoalan. Kalau Agong mempunyai ciri-ciri peribadi, sebab-sebab tertentu yang tidak molek, maka ia boleh mencacatkan kuasa ihsan lembaga pengampunan ataupun kuasa ihsan pengampunan diraja. Dan baru ia akan menimbulkan persoalan lanjut. Pokoknya di sini, sebab itu dalam salah satu kenyataan saya mengatakan, kalau Agong tidak mengambil kira perkara-perkara yang wajar diambil kira dan melaksanakan secara sembrono, maka akan tiba masanya rakyat akan mempersoalkan peri pentingnya jika ada keperluan lembaga pengampunan atau pengampunan diraja dibiarkan di tangan raja. Mungkin rakyat akan minta keluarkan daripada tangan raja, letak di bawah satu lagi agensi yang ditubuhkan di bawah perlembagaan yang berasingan. Wallahualam, bukan saya nak kata lebih daripada itu. Dari segi perlembagaan dan perundangan menjadi tanggungjawab saya untuk memperjelaskan apa yang telah sebelum ini saya nyatakan, tapi apa yang tidak begitu tepat yang dinyatakan oleh Tommy Thomas. Dan kenapa Zaid Ibrahim mempunyai hak untuk memberi komen berkaitan perkara itu. Okey. Itu yang pertama. Yang keduanya, walaupun pada masa yang sama berkaitan dengan langkah ketiga yang disentuh, Tommy Thomas betul, saya pun telah nyatakan sebelum ini, kalau seseorang itu mempunyai beberapa set perbicaraan lain, tak payah beberapa, satu set perbicaraan lain pun, adakah wajar untuk mana-mana pengampunan diraja diberi, sedangkan orang tu masih akan pergi ke mahkamah tiap-tiap hari? Bukankah lebih molek untuk menunggu kes itu habis? Betul. Kemudian lihat adakah dia dibebaskan di situ. Kalau dah dibebaskan, biarlah, cuma buat keputusan untuk SRC saja. Tapi kalau tidak dibebaskan di situ pun, maka boleh diambil kira kedua-dua ni untuk lihat wajar atau tidak dibebaskan. Apatah lagi ada 3-4 set. Dan menurut jadual mahkamah, memang kes-kes Najib Razak 1MDB dan gubahan laporan audit negara masih akan berjalan sampai hujung bulan Mac 2023. Dan selepas itu dilaporkan, boleh semak dengan jadual perbicaraan mahkamah, dilaporkan bahawa kes 1MDB IPIC akan bermula pada April 2023 dan akan diteruskan sampailah beberapa bulan. So, maksud dia daripada 23 Ogos sampailah setahun lebih lagi, Najib Razak dijadualkan turun naik mahkamah hampir setiap hari.
Kalau tidak pun mungkin ada 2-3 hari, mungkin ada seminggu yang kosong. Tapi hampir setiap hari dia kena turun naik mahkamah. Bolehkah, wajarkah, molekkah, cantikkah, baikkah untuk seseorang banduan diberi pengampunan sedangkan dia masih akan turun naik mahkamah? Berderet-deret kes. Berderet-deret untuk tempoh lebih daripada setahun lagi. Itu baru perbicaraan di Mahkamah Tinggi. Kes-kes tersebut belum ada keputusan. Dan bila ada keputusan, ada Mahkamah Rayuan, ada Mahkamah Persekutuan. So, di situ memang Tommy Thomas betul. Tapi tidak bermakna perkara itu boleh mengikat Agong. Sebab tidak dinyatakan dalam perlembagaan. Faham tak? Apa yang saya khawatir di sini, apa yang saya lebih pentingkan di sini adalah rakyat kena faham keputusan memang di tangan Agong. Apa yang kita boleh harapkan adalah ke bawah dulu yang di-Pertuan Agong, siapa sahaja pada masa itu yang membuat keputusan, akan mengambil kira perkara yang wajar dan penting, yang munasabah dari segi kehakiman dan minta maaf dari segi perundangan dan perlembagaan. Walaupun ihsan ni tak melibatkan isu perundangan, ihsan tak melibatkan isu kehakiman, tapi ihsan ni kena munasabah. Tak boleh ikut suka hati. Tak boleh ikut syok sendiri. Betul. Bukan saya nak kata ke bawah dulu yang di-Pertuan Agong akan ikut syok sendiri, tapi dia perlu dinyatakan dari sekarang. Di situ pandangan Tommy Thomas tu betul, tapi dia tidak boleh kata oleh kerana ada kes-kes ni tidak boleh berikan pengampunan. Perkataan tidak boleh tak wujud dari sudut Agong sebab dia boleh buat apa dia nak. Tommy Thomas tak berhak untuk kata macam tu. Dia tak berhak. Sebagai seorang bekas peguam negara, terutamanya dalam kes Najib Razak, sebab dia yang bawa Najib Razak ke mahkamah, akan ditakrifkan maksudnya itu tersebut adalah kerana dia mempunyai sebab-sebab peribadi sebagai bekas peguam negara. Itu di situ salah. Oleh itulah Zaid Ibrahim agak betul untuk mengatakan jangan awak cuba nak nasihat Agong. Dah lah. Mungkin maksud Zaid Ibrahim awak dah bekas peguam negara pun. Awak tu siapa? Nah, jadi itu antara kedua pihak. Tapi tujuan kita bangkitkan perkara itu adalah cuma untuk memperjelaskan dari segi perlembagaan apa yang ada, apa yang tiada. Bila tiada, maka dia pergi ke perundangan. Bila perundangan tiada, maka dia pergi kepada keputusan mahkamah. Dan bila mahkamah tak pernah bagi keputusan lagi berkaitan perkara itu, dia pergi kepada duluan. Dan yang keduanya juga, kenapa Agong tak perlu ikut nasihat? Tak semestinya ikut nasihat lembaga pengampunan. Bukan saya kata tak perlu, tak semestinya ikut, sebab Agong boleh dalam keadaan tertentu, kalau dia dapati lembaga pengampunan tidak memberi nasihat yang betul, boleh membuat keputusan untuk menolak nasihat tersebut. Jangan kita lupa, pada 23 Oktober 2020, apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 pada masa itu pergi menghadap Tuanku untuk nasihatkan darurat di bawah perkara 150 Fasal 1, Agong telah menolak. Dan kita pun mengatakan betul untuk Agong tolak, sebab nasihat itu satu nasihat jahat pada masa itu. Ya. Jadi Agong berhak tolak. Jadi Agong berhak tentukan mana nasihat betul, mana nasihat salah. So biarlah Agong bila dihadapi yang perkara itu tentukan. Nah, akhir sekali, untuk sebelum mengulung perkara ini, perlu saya sentuh tentang isu giliran yang dikatakan. Memang giliran yang dikatakan tu adalah kenyataan yang Tommy Thomas berkaitan ikut senarai banduan tersebut, tapi itu pun bukannya suatu peruntukan perlembagaan. Itu tak ada dalam perlembagaan. Tiada dinyatakan perlembagaan. Tapi sebab itulah pihak penjara dan minta maaf pihak lembaga pengampunan mempunyai standard prosedur mereka yang mereka amalkan. Sebab bukan di bawah perlembagaan, bukan di bawah perundangan. Jadi mereka mengatakan tunggu tempoh tertentu. Selepas kali pertama tolak, maka kali kedua cuma lepas beberapa bulan. Kali ketiga lepas beberapa bulan. Tapi ianya tidak menghalang. Dalam keadaan-keadaan kecemasan, keadaan-keadaan terdesak, lembaga pengampunan boleh memanggil mesyuarat untuk mana-mana permohonan sendiri sekalipun. Tidak bermaksud adanya jadual yang dipahat di batu konkrit untuk diikuti. Jadi tertakluk kepada keadaan. Jadi itulah secara rumusannya bagi saya,
berkaitan isu Zaid Ibrahim dengan Tommy Thomas. Ada yang Tommy Thomas cakap betul, ada yang tidak. Dan ada yang Zaid Ibrahim cakap betul dan ada yang tidak. Itu tepat. Tetapi pokoknya saya berharap mana-mana bekas peguam negara sepatutnya keluarkan kenyataan berpandukan kepada sensitiviti, tanggungjawab dan peranan yang mainkan pada masa itu. Padahal pada masa jadi peguam negara, dia tak keluarkan pun satu langsung kenyataan yang pada masa yang dia wajib keluarkan. Ingat kalau kita tak lupa, pada 4 Julai 2018 keluar daripada mahkamah, dia cuba nak buat satu kenyataan tapi diberhentikan oleh orang ramai sebab dia nak bercakap dalam bahasa Inggeris. Bahasa ibundanya. Bahasa ibundanya mungkin. Tapi pada masa yang sama dia tak delegasikan kepada mana-mana pegawai daripada pasukan pendakwa raya untuk memberi kenyataan dalam bahasa Melayu. So, salah siapa? Betul. Dan pada masa itu, apabila peguam Najib mengeluarkan kenyataan yang berhak mereka keluarkan, tidak ada balasan dibuat oleh peguam negara pada masa itu. Dan sekarang ini, bila kes dah selesai dan tidak diselesaikan olehnya, diselesaikan oleh pasukan pendakwa raya yang diketuai oleh W. Sidambaram di bawah Tan Sri Idrus Harun, dia nak keluarkan kenyataan sedangkan semakan masih belum selesai, pengampunan diraja masih belum selesai. Di sinilah maksud saya, dia kena mengambil suatu pandangan yang syumul. Ya. Itu sahajalah berkaitan dengan Zaid Ibrahim dan Tommy Sikit Thomas. lagi. Ya. Sikit je lagi, tak banyak lagi. Baik. Pasal Tommy Thomas ni, seronok pasal Tommy Thomas ni. Apa nama, saya pun teringat. Apa nama, Tommy Thomas ni dan Zaid Ibrahim. Dua-dua pengamal undang-undang. Ya. Ini cakap macam ni, Zaid Ibrahim balas macam ni. Kemudian Tommy cakap macam ni. Okey? Adakah tanggungjawab ini kedua-dua mereka ini menimbulkan kekeliruan kepada saya dan saya yakin kepada majoriti rakyat Malaysia pun yang bukannya semua background undang-undang. Peguam negara sekarang ni, bukankah peguam negara perlu memberi penjelasan kepada masyarakat, pada rakyat Malaysia? Apa pandangan Tuan Haji? Seperti mana yang kita sering katakan, antara tanggungjawab mana-mana peguam negara adalah untuk menentukan keyakinan dan hormat rakyat kepada sistem keadilan tidak terhakis. So, sekiranya berlaku sesuatu perkara atau keluarnya mana-mana kenyataan yang songsang atau tidak betul oleh mana-mana pihak, terutamanya daripada ahli-ahli politik, maka menjadi tanggungjawab peguam negara untuk keluarkan satu kenyataan berkala, kenyataan yang lengkap, tersusun dan jelas supaya dapat mengelakkan kekeliruan. Betul. Tapi pada masa yang sama, saya percaya tidak ada keperluan untuk Tan Sri Idrus Harun atau pasukan pendakwa raya yang mengendalikan kes Najib untuk keluarkan kenyataan khusus berkaitan dengan semakan atau pengampunan. Sebab pengampunan terutamanya adalah di bawah bidang kuasa agung dan lembaga pengampunan. Bukan untuk mereka memberi komen. Tapi perkara itu tidak akan berbangkit sekiranya Tommy Thomas tidak keluarkan kenyataan. Ya. Bila Tommy Thomas sebagai bekas peguam negara yang membawa Najib ke mahkamah yang mengakibatkan isu permohonan pengampunan memberi komen, itu yang menampilkan kecelaruan. Dan walau apa sekalipun dah ada kecelaruan, ada kekeliruan, ada persepsi, maka Tan Sri Idrus Harun wajar keluarkan satu kenyataan. Di sini juga saya perlu juga memberikan komplimen kepada Sidambaram. Sidambaram sampai hari ini tidak pernah keluarkan mana-mana kenyataan yang boleh dikatakan bercanggah dengan peranan sebagai pendakwa raya. Padahal dia dan pasukannya yang bertungkus lumus di mahkamah sepanjang perbicaraan SRC, seperti mana Gopal Sriram dan pasukannya dalam kes Rosmah Mansur dan kes-kes lain. Jadi pokoknya di sinilah, kalau peguam sendiri nak elakkan rakyat jangan salah faham, kita perlu keluarkan penjelasan yang betul dan tepat dalam sudut yang kita boleh. Betul. Jangan kita semena-mena nak keluarkan kenyataan semata-mata sebab Mahkamah Persekutuan telah tamat perbicaraan, maka sebagai bekas peguam negara tak perlu awak nak keluarkan lagi sebab proses lanjut masih wujud. Kalau nak keluarkan pun jangan sentuh proses yang masih wujud. Itu pokok yang perlu kita fahami sini. Akhir kata, pada masa yang sama, saya tergerak hati atau teringat kepada kenyataan Yang Amat Arif, Ketua Hakim Negara, Tun Tengku Maimun,
Tuan Mat yang dikeluarkan pada hari Sabtu yang lepas semalam, di mana dengan tepat Ketua Hakim Negara telah menyatakan masalah yang wujud sekarang ni adalah ramai daripada kita tidak memahami proses kehakiman dan perundangan dan keluarkan kenyataan sembrono. Beliau menasihatkan tolong baca penghakiman. Betul, baca penghakiman. Tapi tak semestinya semua yang baca penghakiman faham. Jadi Ketua Hakim Negara menasihatkan jika tak faham, tanya orang yang awak boleh percaya faham, iaitu bidangnya, bidang kehakiman atau bidang perundangan. Dan ikutlah penjelasan yang diberikan di situ. Jadi ada dua perkara ni. Kita lihat dalam tempoh-tempoh yang terdekat yang baru-baru ini, semua orang nak bagi komen. Betul. Sama ada jenis orang politik, peguam-peguam mahupun orang ramai di media sosial dan sebagainya. Tapi adakah mereka telah membaca penghakiman-penghakiman, contohnya SRC yang 800 muka surat lebih Nazlan, yang 300 Mahkamah Rayuan, yang 40 lebih Broad Scouts of Judgment daripada Mahkamah Persekutuan, yang ada 3 di situ. Dah baca belum? Kalau tak baca, maka tidak berhak nak buat pernyataan. Dan kalau baca pun, tanya orang-orang berkenaan. Dan kami pula sebagai peguam yang keduanya bertanggungjawab memberi penjelasan yang lengkap. Bukan penjelasan mengikut emosi. Bukan memain peranan mengikut fahaman politik. Kalau kami lakukan perkara itu, maka kami pun bersalah untuk mengelirukan rakyat. Ya. Jadi di sini saya percaya kenyataan Ketua Hakim Negara tersebut cukup kena pada masanya. Kerana mahkamah ni, hakim ni, dia tak boleh cakap lebih daripada itu. Betul. Dia cuma cakap apa dalam penghakiman. Maka kena tanya orang perundangan, apa maksud dia? Apa maksud prima facie contohnya? Apa maksud sabitan contohnya? Apa maksud hukuman? Apa maksud semakan? Faham dulu apa proses dia. Sebelum nak gopoh, nak ikut emosi untuk mengatakan ini salah, ini tak adil dan sebagainya. Terima kasih Tuan Haji. Ini saya nak tunjuk kat hampa semua. 2 tahun lebih kalau soal perlembagaan, perundangan, apa yang dikupaskan oleh Tuan Haji. Nampak tu, kitab ni. Buku perlembagaan ni sentiasa ada di depan meja. Ini bukan cakap ayat liok, saya pun tak tahulah. Peguam-peguam lain kadang-kadang buat taksiran pun merapu. Ke hulu, ke hilir, ada yang ke lembah, ada yang ke gaung, ikut suka. Macam mana Tuan Haji kata, bacalah. Walaupun Tuan Haji mengupas, tetapi buku perlembagaan sentiasa tak pernah lekang, tak pernah miss. Saya bukan satu hari duk buat. Tiap-tiap minggu kami bersama buku kitab ni ada di depan. Okey Tuan Haji. Ya, saya. Kita lah ni tutup cerita Zaid Ibrahim, Tommy Thomas. Saya yakin anda semua di luar sana faham dan jelas kupasan yang diberikan oleh Tuan Haji. Jadi saya nak balik pula kepada dua lagi. Ya. Berlatar belakangkan undang-undang juga. Ya. Speaker Azhar Harun. Betul. Begitu juga dengan ahli Parlimen Pasir Gudang. Ya. Dua-dua background undang-undang. Tapi macam mana Haji cakap tadi itulah. Seorang baca ke, seorang tak baca ke, saya pun tak tahu. Dan ada juga lawyer-lawyer di luar sana pula membuat taksiran berbeza tentang apa yang kenyataan yang dibuat oleh Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun pada tak silap saya 5 September. Betul. Mengenai kerusi ahli Parlimen Pekan, sama ada kosong, digantung atau bagaimana. Kemudian ditemplak oleh ahli Parlimen Pasir Gudang yang berlatar belakangkan undang-undang. Dia tak baca buku, Haji. Ya, sebenarnya secara amnya saya agak hormat kepada MP Pasir Gudang yang mempunyai latar belakang undang-undang, sebab selama ini bila saya tengok komen-komen beliau, memang dari segi perundangan perlembagaan tidak lari. Tapi apabila kita bincang topik ni, saya pun tidak dapat tahu kenapa ianya lari daripada asas. Tapi saya akan ceritakan sekejap lagi. Tapi pokoknya di sini bukan pandangan yang saya berikan ni bukannya memihak kepada mana-mana pihak, tapi saya memihak kepada perlembagaan dan perundangan. Nah, isunya adalah apabila Najib Razak disabit dan dijatuhkan hukuman yang besar itu, iaitu 20 tahun penjara dan denda 210 juta ni. Dari segi perlembagaan, dia mempunyai kesan kepada kerusinya. Tapi soalan lanjut, bilakah kesan itu berkuat kuasa?
Itu dua soalan berbeza. Dia mempunyai kesan kerana hukuman itu melangkaui apa yang dinyatakan dalam perlembagaan. Perkara 48, Fasal 1, E kecil untuk England. Dah kecil sebab ratu dia dah meninggal. Jadi kecil. Jadi di bawah peruntukan tersebut, kalau hukuman melebihi pada RM2,000 denda maupun 1 tahun penjara, maka kursi itu terkosong. Memang hilang. Tapi bila berkuat kuasa bukan di bawah 481E. Itu kena baca lain pula. Turun sikit, lepas 481 ada 2, ada 3, ada 4. 48 Fasal 4 menulis bilakah berkuat kuasanya pengosongan kerusi sampai hilang kerusi. Bila? Jadi 48 4A. Ada A, ada B, ada C. A mengatakan, saya bacalah senang, bukannya Hanif Katri cakap ni perlembagaan cakap. Kata dalam bahasa Inggeris dulu, saya tafsir dalam bahasa Melayu. A mengatakan, the disqualification shall take effect upon the expiry of 14 days from the date on which he was convicted and sentenced. Romanais 1 dan Romanais 2. Dalam bahasa mudahnya bermaksud, penguatkuasaan disqualification tersebut, pengosongan kerusi itu akan berkuat kuasa di hujung 14 hari selepas sabitan dan hukuman. Bilakah tarikh hukuman sabitan? 23 Ogos. 23 Ogos campur 14 hari adalah 37 Ogos. 37 Ogos bersamaan dengan 6 September. Okey, daripada 6 September kalau tidak kalau tak ada apa-apa berlaku, maka disqualification, kosong kerusi Najib. Tetapi B dia mengatakan, if within the 14 days specified in paragraph A, an appeal or any other court proceeding is brought in respect of such conviction or sentence, or in respect to convict or prove guilty, as the case may be, the disqualification shall take effect upon the expiry of 14 days from that date. Maksudnya, kalau dalam tempoh 14 hari ni ada rayuan dibuat, seperti mana rayuan dibuat ke Mahkamah Rayuan, seperti mana rayuan dibuat ke Mahkamah Persekutuan, maka 14 hari itu tak berkuat kuasa lagi. Sebab difailkan dalam 14 hari. Maka pengosongan kursi itu tak berkuat kuasa sehingga tamatnya proses berikut. Sehingga tamatnya rayuan tersebut. Rayuan tersebut. Dan di sini 48B dinyatakan bukan rayuan saja. Any other court proceeding. Mana-mana proceeding lain mencabar sabitan atau hukuman. Jadi, semakan yang difailkan adalah suatu proses mahkamah. Walaupun perbicaraan jenayah, rayuan jenayah, sistem keadilan jenayah telah tamat pada 23 Ogos. Tapi proses mahkamah lanjut ada di bawah kaedah 137 Mahkamah Persekutuan yang sudah difailkan oleh Najib Razak melalui peguamnya pada 2 hari bulan September. Seperti mana yang dinyatakan oleh Speaker Azhar Harun melalui kenyataan rasminya pada 5 hari bulan September. Ya. So bila pengampunan will come to that. Semakan difailkan pada 7 atau dimajukan pada Speaker pada 7 hari bulan. Jadi semakan tu adalah di bawah B. Walaupun rayuan dah tamat, ada satu lagi proses. Apa perkataan tadi? Any other court proceeding, mana-mana proceeding mahkamah yang lain daripada apa? Lain daripada appeal. Apa itu appeal? Lain daripada rayuan. Mana ada kesangsian? Perlembagaan dah jelas. Jadi semakan difailkan dalam tempoh 14 hari berjaya menggantung pembatalan kerusi Najib. Sampai selesailah semakan tersebut. Now, pengampunan pula di bawah 48 4C yang berbunyi sama. Kalau dalam tempoh 14 hari tersebut, there is filed a petition for a pardon. Difailkan suatu permohonan untuk pengampunan. Such disqualification, pengosongan tersebut shall take effect immediately, akan berkuat kuasa serta-merta upon the petition being disposed of, selepas petition itu dilupuskan. File dalam 14 hari, tak perlu lupus dalam 14 hari. Lupus kemudian. Benda ni kita pernah bincang. Tapi perlu saya jelaskan hari ini sebab ada banyak kekeliruan. Ada banyak kekeliruan yang ditimbulkan atas dasar politik, retorika politik, bukan perundangan ataupun perlembagaan yang lebih penting. Ini saya tidak boleh terima sebagai seorang pengamal undang-undang rakyat Malaysia. Macam saya cakap tadi, baca sumber utama dulu adalah perlembagaan. Baca dah jelas B dan C dia. Di sini speaker Azhar Harun
dengan tepat memaklumkan peruntukan perlembagaan. Ini pun saya nyatakan. Bukannya Azhar Harun membuat keputusan dia. Dia tidak berhak membuat keputusan berkaitan peruntukan perlembagaan. Dia maklumkan kesan peruntukan perlembagaan untuk rakyat faham. Sebab apa tahu? Sebab apabila kerusi kosong, prosesnya adalah ianya dimaklumkan kepada speaker untuk speaker mengumumkan pengosongan kerusi. Jadi pihak yang akan mengumumkan kerusi kosong atau tidak adalah speaker. Kemudian baru SPR kosongkan kerusi dan kalau perlu adakan PRK. Kalau masih perlu adakan, baru adakan PRK. Macam sekarang ni kalau kerusi pekan kosong pun memang tidak ada keperluan sebab dah tinggal kurang pada 2 tahun di bawah peruntukan perlembagaan juga. So, speaker yang kena bagi tahu. So, orang akan tanya speaker, dah kosong belum Najib? So, dia bagi tahu. Saya dah dapat surat daripada peguam, dah sahkan pun ada permohonan pengampunan difailkan. Maka menurut peruntukan perkara 48 pasal 4C, saya tidak boleh kosongkan sehingga dilupuskan oleh lembaga pengampunan. Saya pun tidak berkuasa untuk pengampunan sebab itu kuasa budi bicara mutlak agung. Bagi mereka putuskan, kemudian baru terkosong atau tidak. 2 hari selepas itu, dia dimaklumkan oleh peguam Najib bahawa mereka telah failkan semakan. So sekali lagi dia keluarkan kenyataan dengan tepat pada 8 hari bulan September mengatakan bahawa menurut peruntukan 48 pasal 4B pula memandangkan prosiding semakan iaitu satu lagi prosiding lain mahkamah telah difailkan, maka dalam keadaan yang sama tidak boleh dikosongkan sehingga dilupuskan. Jadi kerusi Najib dirumuskan tidak boleh dikosongkan sehingga selesai pengampunan dan semakan. Itu bukan keputusan speaker. Itu adalah peruntukan perlembagaan. Ramai yang mengatakan speaker salah tafsir. Betul. Ini bukan soal speaker salah tafsir. Ini dia membaca apa yang ada dalam perlembagaan. Kadang-kadang kita kena terima hakikat. Kalau ada rakyat yang tak puas hati dengan peruntukan perlembagaan ini, maka satu-satunya cara adalah untuk meminda perlembagaan. Bukan untuk minta speaker atau sesiapa sahaja menyelewengkan perlembagaan. Itu tak boleh. Dan di sini minta maaf kepada MP Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim, yang saya hormati. Beliau merujuk kepada 481E. Kalau dibaca rencananya dalam Malaysia kini pada 8 September, saya telah baca, dia cuma rujuk kepada 481E dan dia betul. 481E mengatakan kerusi terkosong kalau hukuman lebih pada jumlah ni dan sebagainya. Tetapi bilakah kuat kuasa? Itu di perkara 48 pasal 4. Itu tidak dirujuk dalam rencana beliau. Saya tidak akan katakan dia baca tak baca. I don't want to go into that. I just want to go on the fact that kritikan MP Pasir Gudang terhadap speaker berkaitan isu ni salah. Speaker memang betul dan tepat, bukan sebab speaker yang buat keputusan dalam beliau mengambil kira dan memakai terima peruntukan perlembagaan. Jadi ini bukan keputusan speaker betul atau salah. Speaker tak berhak membuat keputusan. Dia cuma boleh memakai terima peruntukan perlembagaan. Dia tak boleh ubah ikut suka dia. Ada masa bila speaker membuat perkara yang dalam pandangan kita budi bicara yang diperlukan daripadanya tidak dilaksanakan dengan betul, kita komen. Kita bagi pandangan kita. Tapi pada masa yang sama, bila mereka ataupun bila speaker membuat keputusan yang betul, kita wajib menyokong. Wajib menyatakan itu adalah betul. Barulah kita sampai ke satu tahap di mana kita mempunyai kematangan tadbir urus yang sihat. Yang betul tetap betul, yang salah adalah salah. Jadi di sini bagi saya, kalau ada yang mengatakan mereka mempunyai pendapat berbeza, saya minta maaf, tidak ada ruang untuk pendapat. Ini adalah peruntukan perlembagaan. Pendapat adalah bila ada ruang untuk memberi takrif yang berbeza. Sila baca sama dalam bahasa Inggerisnya ataupun bahasa Melayunya. Walaupun ada isu tentang sama ada perlembagaan bahasa Melayu dalam versi bahasa Melayu sudah sah atau tidak, itu akan dibangkitkan dalam satu kes lain yang saya terlibat, jadi saya tidak akan hujahkan di sini, bukan akan menjelaskan di sini. Tunggulah kes tersebut. Bacalah bahasa mana. Mungkin ada juga pihak telah menterjemahkan perlembagaan ini dalam bahasa-bahasa lain. Bacalah, semestinya menyatakan perkara yang sama, iaitu walaupun kerusi menjadi kosong dengan hukuman seperti yang dikenakan kepada Najib, tarikh kuat kuasanya tergantung sehingga luput proses-proses tersebut.
itu tak boleh buat apa. Nak buat boleh, kena pergi pergi Gubal. parlimen, pindah perlembagaan. 2/3 majoriti. 2/3 kena pindah. Baru boleh. Selagi itu kita cakap kosong je. Okey Haji, Baik. saya nak ada lagi 2 soalan yang saya punya. Baik. Kemudian saya nak ambil satu daripada penonton kita di sini tentang tadi. Bila kita sebut hak mutlak budi bicara ke bawah duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong, dan juga dalam perlembagaan juga tak tertulis apa itu secara detail pengampunan diraja. Ampun apa? Okey. Jadi saudara ZS Karya kata, lebih kurang dengan saya juga soalan, ada tak pengampunan bersyarat? Bolehkah benda tu? Misalnya awak diampunkan tapi awak dilarang terlibat dalam itu kegiatan politik awam atau sebagainya. Sedangkan perkara itu semua tidak tertulis di dalam perlembagaan. Semua ini adalah tertakluk kepada budi bicara agung. Oh. Kalau agung nak bagi suatu pengampunan bersyarat, maka tertakluk kepada orang yang memohon sama ada dia nak terima syarat atau tidak. Jadi bagi saya di tahap ini, saya tidak akan mengatakan agung tidak boleh mengenakan syarat. Tapi syarat itu mestilah syarat yang wajar dan munasabah juga. Sebab di dalam perlembagaan, sesuatu perkara yang dilakukan oleh mana-mana pihak, hendaklah berpandukan kepada peruntukan perlembagaan dan perundangan. Tapi pada masa yang sama, kalau kita ambil contoh menjadi calon, yang menjadi isu dengan Najib ni bukan sebab apa. Sebab tentang sama ada dia boleh jadi calon atau tidak. Untuk menjadi calon, dia kena dapat pengampunan hukumannya dulu. Kalau tidak, dia kena tunggu sampai hukuman dia selesai. Baru kalau insya-Allah dia hidup lagi, maka dia boleh jadi calon selepas tempoh 5 tahun selepas habis hukuman. So di dalam perlembagaan dinyatakan, kalau agung bagi pengampunan, maka dia juga boleh pada masa yang sama batalkan ketidaklayakan bertanding untuk 5 tahun. Okey. Jadi tertakluk. Kalau agung nak bagi tambah lagi, bagi bonus, walaupun Anwar dapat bonus tapi bukan melalui perkara tersebut, dia dapat bonus dengan membatalkan sabitan, maka itu bonus. Kalau agung nak letak syarat, saya boleh mengampunkan hukuman tapi saya kekalkan 5 tahun tak boleh nak tanding, maka itu syarat, maka tertakluk. So kita tunggu dan lihatlah. Kalau tidak, nanti kita semua nak jadi agung. Betul. Lagi pula Pulau Pinang tak ada sultan, nak jadi agung pula. Jadi wallahualam, syarat tak syarat boleh dikenakan, tertakluk kepada kemunasabahan dan penerimaan pihak berkenaan. Okey, ini pun soalan yang lebih kurang dengan saya juga. Ya. Dia kata di sini, Nazri Mustafa kata nak pindah perlembagaan macam mana? Undian pun tak pernah cukup. Ahli parlimen manjang memunting. Okey, saya nak kait juga dengan soalan saya. Baik. Di pasaran, di media sosial, bukan main sibuk, ramai yang sibuk ni. Najib dah jadi banduan, speaker kata kerusi itu tak kosong, jadi Najib nak kena pi. Adakah banduan itu layak untuk pergi dibawa ke parlimen? Sama juga lebih kurang. Ya. Bukan banduan pun kaki ponting. Jadi apa pandangan Tuan Haji? Satu soalan yang cukup baik. Oh ya. Cukup baik sebab saya hampir terlupa nak menjelaskan perkara tersebut. Kerana tadi kita bezakan pengosongan kerusi. Betul. Dan bila ianya berkuat kuasa. Ada dua perbezaan. Sekarang ni, walaupun kerusi tak kosong, Najib masih lagi ahli parlimen pekan. Itu tidak bermakna secara automatik dia berhak ke parlimen. Itu dua perkara berbeza. Ini rakyat kena faham. Walaupun Azhar Harun sebagai speaker betul dalam mengatakan kerusi belum kosong, dia tidak kata bahawa Najib boleh hadir ke parlimen. Sebab hadir tak hadir ke parlimen tertakluk kepada budi bicara siapa pula? Penjara. Oh, penjara. Sebab sekarang ni Najib berada dalam kawalan penjara. Penjara yang akan menentukan sama ada mereka mempunyai logistik ataupun keperluan untuk membawa Najib ini ke mahkamah pada masa ke parlimen pada masa persidangan parlimen atau tidak. Itu keputusan mereka. Dan kalau mereka tidak benarkan, maka balik kepada pilihan Najib. Kalau Najib nak cabar
keputusan penjara tak bawa dia ke parlimen, dia boleh cabar di mahkamah. Biar mahkamah buat keputusan. Itu soal lain. Itu soal lain. Jangan kita anggap semata-mata sebab kerusi Najib tu belum kosong, maka dia akan hadir ke parlimen. Jangan lupa. Satu, memang itu berbicara penjara. Kedua, Najib menghadapi bicara di mahkamah. Pada hari-hari parlimen bersidang, dia kena pergi mahkamah juga dulu. Begitu juga sekarang. Ya. Dan perkara ini yang ketiga ni pernah berlaku. Walaupun tak hampir sama 100% pernah berlaku. Pada tahun 2007, seorang ahli politik DAP dan juga peguam, rakan saya Manoharan Malayalam, DAP pada masa itu dia telah pun ditangkap dengan 4 lagi rakan dia, Hindraf, di bawah ISA, berada di dalam. Tapi pada masa itu dia bertanding dalam pilihan raya tahun 2008, bulan Mac 2008 tak silap saya. Dan dia telah menang Dewan Undangan Negeri Damansara, Selangor. Tetapi beliau tidak dibawa oleh penjara ke Dewan Undangan Negeri Selangor, dan perkara itu telah berbangkit secara hangat. Tapi keputusan penjara kami takkan bawa, sebab keselamatan ni adalah tanggungjawab kami. Kami tidak boleh sewenang-wenangnya bawa ke sana, bawa ke sini. Jadi walaupun seorang tu kerusi dia adalah masih kekal, tapi itu tidak berhak dia dengan automatik boleh pergi ke parlimen. Itu budi bicara penjara, ya. Jangan salah faham. Ramai yang mengatakan macam mana nak bawa banduan dengan gari dia duduk dalam parlimen. Come on. Penjara belum pun katakan. Sekarang Najib kena buat permohonan. Parlimen akan bersidang pada 3 hari bulan Oktober, ya. Ya, betul. Oh, saya ingin hadir. Biar dia buat permohonan dulu. Penjara akan jawab. Kalau saya jadi penjara pun saya akan kata tak logik. Saya nak bawa awak. Bukan setakat Black Maria nak pergi sana, nak bawa lagi warden duduk sebelah awak. Kerusi siapa nak suruh kosong untuk 2 warden duduk sebelah awak? Kan? Gelap pula awak. Ini logik. Apa akan berlaku sekiranya keselamatan awak terganggu di situ? Macam mana pihak penjara nak jawab? Betul. So, biar pihak penjara menjawab permohonan dia, dan kalau dia tak puas hati, maka dia boleh cabar di mahkamah. Biar mahkamah buat keputusan mengikut konsep perundangan dan keadilan. Adakah semata-mata sebab awak memegang kerusi lagi, belum terkosong, awak berhak untuk pergi, sedangkan bila ada parlimen bersidang, tak pernah pun dulu awak pergi? Berapa ramai MP yang pergi? Betul. Itu yang paling terbaik. Kenapa rakyat tak tanya soalan tu? Berapa ramai MP yang pergi setiap kali persidangan prosiding parlimen? Dan sekarang ni bila Najib tak kosong, baru awak nak tanya, oh Najib boleh pergilah, mampu lah kita. Come on, janganlah emosi, ya. Jangan ikut ketaksuban politik. Ada proses perundangannya. Biar Najib buat permohonan, biar penjara membuat keputusan, dan kalau Najib tak puas hati, biar dia bawa ke mahkamah, dan biar mahkamah yang membuat keputusan. Najib suka tak suka, dia kena ikut keputusan mahkamah. Kelak nanti. Nah, walau apa sekalipun, saya rasa sebab dah sentuh penjara, saya mengatakan perkara ni. Penjara ni tanggungjawab utamanya adalah untuk menjaga dan menentukan hukuman yang dikenakan oleh mahkamah dilaksanakan dengan betul, dalam mengambil kira keselamatan orang banduan itu sama. Ini saya kena sentuh sebab ramai yang telah tanya, ramai yang telah bersoalkan betul atau tidak Najib sebenarnya berada di dalam penjara. Sama ada betul atau tidak. Elok tu pun. Saya pun nak tanya Cepu Mas tu soalan terakhir. Ya. Bagi saya, kalau kita mempunyai asas atau mempunyai kepercayaan yang ada unsur-unsur kebolehpercayaan, maka kita wajar tampilkan persoalan-persoalan tersebut. Tapi apa yang saya nampak, perkara ini lebih tertumpu kepada sifat-sifat berdendam, sifat-sifat tak puas hati. Kalau boleh nak simpan Najib ni dalam gua terus, tak bagi dia makan minum, itu tak adil. Kenapa saya nyatakan macam tu? Sebab pada hari pertama selepas keputusan Najib keluar 23 Ogos, sudah ada pihak pemberita tanya saya benda yang sama. Iaitu, boleh ke dia dibawa pada hari esok tu, dia dibawa dalam van SUV special ke mahkamah untuk kes 1MDB. Boleh ke macam tu? Boleh ke dia pakai kot dan tie ke mahkamah? Bukankah itu hak keistimewaan yang diberi melampaui 2 darjat? Tidak.
Saya dah jelaskan, boleh baca dalam surat khabar NST pada 25 Oktober, saya minta maaf, 25 Ogos saya dah nyatakan perkara itu. Tapi secara ringkas di sini saya nyatakan, Najib ni adalah bekas Perdana Menteri. Betul. Bekas orang yang membuat keputusan kerajaan. Ya. Semestinya ramai orang yang tidak puas hati dengan keputusan masih marah dengan dia. Yang mana yang suka memang seronok dengan dia. Dan di penjara yang ada beratus ribu orang di situ, ada antara mereka mempunyai fahaman politik masing-masing. Ada antara mereka mungkin menghadapi hukuman kerana berada dalam keadaan ekonomi yang mereka tuding jari kepada kerajaan pada masa itu. Dan bila mereka tahu Najib Razak dalam penjara, kalau Najib Razak dibiarkan bersama dengan mereka, keselamatan Najib Razak akan terancam. Sebab itu, saya dah nyatakan sebelum ini, layanan memang berbeza, tapi tidak bermaksud istimewa. Layanan berbeza bermaksud Najib diletakkan di tempat berasingan supaya keselamatan dia tidak terganggu. Kalau keselamatan dia terganggu, penjara pula akan ditanya nanti, macam mana ada kecederaan kepada Najib. Sebab itu, pada 8 hari bulan September, bila ramai bangkitkan betul ke dia diberi satu banglo lah, diberi makan lain lah, saya percaya pihak penjara telah keluarkan kenyataan. Tidak ada layanan istimewa. Ya, dia diberikan sel berasingan disebabkan keselamatan yang saya cakap tadi. Dan jangan kita lupa, Najib Razak kena turun naik mahkamah hampir setiap hari. Apa masalahnya kalau sel berasingan? Dia tak payah pun melalui kuarantin tempat lain. Sebab pihak banduan yang pergi keluar, masuk balik, dia ada sistem kuarantin tertakluk 3 hari, 5 hari, whatever it is. Kalau Najib hari-hari nak pergi, pergi mahkamah hari ni, balik 3 hari kuarantin, mahkamah pun tak boleh pergi. Tak masuk akal. Jadi diberi tempat asing. Tempat asing tak bermaksud istimewa, supaya tak menjejaskan urusan-urusan lain. Tapi bila diberi tempat asing, ramai yang lompat mengatakan istimewa. Itu bagi saya tidak begitu adil sebagai rakyat, menuding jari terus kepada pihak penguatkuasa. Kalau pihak penguatkuasa tidak keluarkan kenyataan, saya boleh faham. Tapi pada 8 September, pihak pengarah penjara Kajang keluarkan kenyataan mengatakan dia tiada layanan istimewa. Ya, dia ada layanan khas, iaitu sel berasingan kerana keselamatan dia. Walau apa sekalipun saya syorkan kepada pihak penjara Kajang untuk keluarkan kenyataan lengkap. Adakah dia diberi apa-apa keistimewaan lain dalam sel dia? Walaupun saya yakin tidak. Tapi biar pihak penjara jelaskan. Adakah dia memberi makanan-makanan seperti udang galah dan sebagainya yang pernah berlaku kepada VVIP lain sebelum ini. Tapi saya percaya penjara pun dah lebih matang. Akhir kata tentang pakai kod, pakai tie, saya dah sentuh sebelum ni. Tak masuk akal seorang yang biasa pergi mahkamah untuk 4 tahun, pakai tie, pakai kod, bila jadi banduan kita mengatakan dia tak boleh pakai, tak boleh pakai kod. Tak masuk akal. Kita tak boleh minta dia pakai baju tidur pula pergi ke mahkamah. Memang biadab kalau itu permintaan kita. Itu adalah pakaian ruji dia sebelum itu. Mungkin saya tak pakai kod tie berjalan kat tengah pekan, tapi tak bermaksud bahawa baju macam ni dan seluar macam ni saya tak boleh pakai kalau saya datang dari penjara sekalipun. Tidak. Itu pun kita kena pegang pada keadaan yang betul. Akhir sekali, kenderaan. Kalau dia dah kat sel dia, kenderaan yang dibawa tak semestinya lah sama dengan kenderaan orang lain. Kalau bawa kenderaan orang lain, berlaku apa-apa terhadap bekas pemimpin, apa orang nak jawab? Ini bukan soal Najib. Kalau ada seorang bekas polis, bekas tentera, mungkin bukan tentera, bekas SPRM, bekas kehakiman yang ada dalam penjara, mereka diberi layanan berbeza demi keselamatan mereka, bukan untuk memberi keistimewaan. Ya, bukan untuk memberi keistimewaan. Ada juga isu dibangkitkan, bagaimana pula tak pernah tengok dia pakai dalam baju penjara. Pokoknya di sini, itu tertakluk kepada pihak penjara. Sama ada nak benarkan dia tukar baju di dalam penjara sebelum dia naik kenderaan tersebut, di dalam kenderaan ataupun di mahkamah. Kita minta pihak penjara jelaskan. Tapi memandangkan kita tak pernah tengok Najib pakai baju penjara, tak bermaksud dia tak pakai. Lagi pula dia dekat sel sendiri. Saya tak nampak pelik kalau Najib dibenarkan menukar baju penjara kepada baju biasa sebelum naik kenderaan.
Kenapa perkara seperti ini dijadikan isu? Kononnya itu menjadi isu undang-undang 2 darjat. Kenapa kita sendiri menampilkan persepsi yang salah? Bagi saya ini tidak begitu adil. Ya, kita memang perlu orang yang bersalah dihukum. Beliau sedang dihukum. Biar pihak pelaksana hukuman melaksanakan yang terbaik. Tapi mungkin sebaik-baiknya untuk mengelakkan persepsi-persepsi negatif, Ketua Pengarah Kajang mahupun lebih elok kalau Menteri Dalam Negeri, walaupun mungkin kalau dia cakap orang tak percaya, keluarkan kenyataan yang lengkap. Sekian. Apapun, saya bersetuju dengan pandangan Tuan Haji dan saya juga mempunyai pandangan saya sendiri. Kami antara yang kuat mengkritik sejak 2 tahun, 3 tahun lepas, 4 tahun lalu, cerita pasal 1MDB. Apapun, setelah keputusan dibuat, ini pandangan peribadi saya, Najib sudah pun dijatuhi hukuman dan kini berada di penjara. Soal remeh-temeh pakai suit ke mahkamah, tak naik kereta Black Maria lah, ini semua bagi saya, tolonglah. Kok mana pun 9 tahun dia menjadi Perdana Menteri, apa yang dia buat, dia dah terima hukuman sekarang. Tetapi dalam 9 tahun ada juga sikit demi sikit kebaikan dia kepada 32.7 juta rakyat Malaysia. Jadi keistimewaan yang sikit yang dia dapat itu, terimalah dengan Cik Fadli, itu bukan keistimewaan. Oh, bukan itu cuma perbezaan. Bagi saya dia merangkumi dalam perbezaan macam saya cerita tadi, kerana untuk menentukan keselamatan dia dipelihara sel asing. Bila sel asing, bila dia tukar baju pun mesti waktu dia asing. Betul. Naik kenderaan mesti asing. Keluar masuk penjara mesti asing. Ini kena difahami. Bukan istimewa. Betul. Asing. Okey, saya harap anda semua faham dan jelas dengan apa yang dikupaskan oleh Tuan Haji Hanif Khatri. Sudah-sudahlah, kita pun sebagai rakyat Malaysia tengok ke depan, maju ke depan. Kita tengok apa yang berlaku. Tanpa Najib sekarang ini pun, ringgit Malaysia makin hari makin melemah. Daripada $1 kini dengan ringgit Malaysia 4.7 ringgit berbanding $1. Itu tanpa Najib. Jadi kita tengoklah ke depan. Tuan Haji, saya tak mau nak tarik meleret panjang-panjang lebar. Ini pun sama. Tak tarik pun dah sejam setengah. Sejam setengah. Jadi saya nak Haji bagi satu rumusan tentang tajuk kita ini. Zaid Ibrahim versus Tommy Thomas, Speaker Azhar Harun versus MP Pasir Gudang. Dan nasihat serba sedikit. Baik, berkaitan dengan bahagian pertama tajuk kita, saya rasa daripada apa yang dihasratkan untuk dijelaskan, saya harap para penonton boleh lihat bahawa betapa pentingnya untuk mana-mana pihak yang terlibat dalam satu-satu kes tidak mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang sembrono yang mungkin akan makan diri. Bukan makan diri dia, tapi makan pihak yang pernah dia sebelum ini menerajui. Dan pada masa yang sama, tidak ada salah untuk kita memberi pendapat kita selagi yang berpandukan kepada perlembagaan dan perundangan untuk rakyat faham. Kerana di tahap ini, kita tidak boleh membiarkan rakyat dikelirukan, dicelarukan. Begitu juga dengan konsep bahagian kedua tajuk, iaitu Speaker Azhar Harun dan MP Pasir Gudang. Tujuan kita memperjelaskan di sini adalah untuk rakyat faham apakah dia berlaku sekiranya terdapat peruntukan khusus perlembagaan. Walaupun kita tak puas hati, jika pun tak puas hati, itu peruntukan perlembagaan. Satu-satunya cara nak gagalkan peruntukan itu adalah pindaan di Parlimen. Selagi tidak dibuat pindaan, maka apa yang dibuat oleh Speaker Azhar Harun untuk menyatakan peruntukan perlembagaan adalah tepat dan betul. Tetapi pada masa yang sama, itu tidak bermakna secara automatik memandangkan kerusi Najib belum kosong, itu tidak bermakna Najib boleh terus berjalan pergi Parlimen. Sebab itu tertakluk kepada budi bicara penjara dan proses seperti yang telah kita nyatakan. Akhir kata, bagi saya nak sudahkan pada malam ini dengan memetik nasihat Yang Ma'arif Ketua Hakim Negara, iaitu saya sarankan kepada kesemua kita, kalau kita tidak begitu faham tentang proses kehakiman dan perundangan,
maka pertama sekali kita bacalah. Bacalah perkara yang kita nak komplain. Kalau kita nak komplain ataupun nak lebih tahu tentang penghakiman, baca dulu. Kalau katalah kita masih tak faham, maka kita tanyalah pendapat pihak dalam bidang itu. Dan sekiranya kita nak minta pendapat, maka mintalah pendapat daripada pihak yang tidak terlibat secara langsung dengan politik mana-mana pihak. Begitu juga dalam mana-mana bidang. Bukan soal perundangan dan perlembagaan. Kalau kita nak tanya tentang hukum hakam, kita tanyalah kepada orang yang layak, alim ulama. Kalau kita nak tanya tentang resepi makanan, kita akan tanya kepada chef, tukang masak. Dan mana-mana bidang sekalipun. Dan jika kita mengamalkan perkara ini, bagi saya insya-Allah Malaysia mempunyai masa depan ke arah masyarakat yang lebih maju dan matang. Kita tidak ditenggelami dengan persepsi-persepsi dan tuhmahan-tuhmahan serta fitnahan-fitnahan yang menghancurkan negara. Itu harapan kita dan saya harap perkara ini dapat berterusan. Terima kasih. Apa pun kupasan yang kita dengar hari ini, ada yang akan puas hati, ada yang tidak berpuas hati. Ada yang suka, ada yang tidak. Tetapi biasa, itu hanyalah lumrah. Yang baik kita pakai. Janganlah yang baik pun kita nafi, kita sanggah. Tetapi yang tidak, kita menyokong. Seperti mana kata Tuan Haji, ketaksuban. Buanglah sikap itu. Ambillah yang mana fakta, tetap fakta, bukan auta. Kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, keluarga Malaysia, tolonglah, nasihatkanlah kepada Menteri Kewangan, tengoklah, bercakap benar, berkata benar. Kenaikan OPR Bank Negara dalam masa 5 bulan 3 kali. Ramai kawan-kawan saya, ramai saudara mara saya, ramai jiran tetangga saya yang bayar loan rumah daripada 1,500 dah naik jadi 1,700. Gaji macam tu, tetapi kerana kenaikan OPR menjejaskan poket mereka. Dan sekarang ini pula, kita pun perlu bersedia apabila ringgit terus menjunam turun. Sudah menghampiri, mengetuk pintu RM5 berbanding $1. Bererti 32.7 juta rakyat Malaysia wajib bersedia kenaikan harga barangan yang diimport pasti berlaku. Kepada Ismail Sabri, tolonglah, janganlah terlampau bersibuk berpolitik. Ini nak dijatuhkan oleh pemimpin UMNO, itu rakyat tak peduli. Rakyat peduli. Ni, mulut nak makan ni, perut. Poket berapa ringgit yang tinggal lagi. Fokuslah. Bantulah Tengku Zafrul. Itu yang mungkin seorang diri yang duk buat kerja. Macam mana nak menyelamatkan ekonomi negara yang semakin mengucup, semakin jahanam. Apapun yang baik hanya datang daripada Allah Ta'ala, yang jahil semestinya datang daripada diri saya dan kita semua. Mohon ampun dan maaf jikalau ada tersalah bahasa, terkasar kata yang mengguris hati dan perasaan anda semua di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Petang ini aku sendiri memerhati pandangan yang tidak terjarak dengan kemusnahan, dilindungi keharmonian. Ilham karya hasil sentuhanmu, hingga kini kami masih menikmati jasa baktimu. Tun Dr. Mahathir Muhammad, inspirasiku. Wawasanmu dikenali persada dunia.
kami masih tersenyum.